Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 131 September, anda bersama saya Muhammad Syafiq Nan. Tajuk utama tengah hari ini. Yang di-Pertuan Agong seru pemimpin dan rakyat berhijrah dalam pengukuhan etika dalam pentadbiran dan pengurusan. 2 orang maut dihempak pokok setinggi 30 meter ketika berkemah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 orang maut manakala 2 lagi cedera akibat dihempap sebatang pokok ketika berkemah di air terjun Latahema malam tadi. Mangsa yang maut ialah Chin Kian Hua dan Winnie Tan Gai Kin berusia lingkungan 50-an. Ketua Polis Daerah Superintenden Yusof Yunis berkata dalam kejadian kira-kira pukul 10 malam itu, mangsa sedang berkemah di kawasan air terjun berkenaan bersama 25 individu lain. Sebatang pokok dengan anggaran tinggi kira-kira 30 meter menghempak mangsa di lokasi kejadian. Akibat kejadian, 2 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 2 lagi mengalami kecederaan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Bentong untuk bedah siasat, manakala mangsa yang cedera dirawat di hospital yang sama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Malaysia telah melalui pelbagai peristiwa penghijrahan sejak mencapai kemerdekaan 62 tahun lalu. Ia termasuk pembangunan fizikal pesat, peningkatan ekonomi mampan dan melalui kematangan dalam lanskap politik. Namun titah baginda, masih terdapat banyak ruang untuk negara membuat hijrah seperti pengukuhan etika dan nilai murni dalam pentadbiran dan pengurusan. Baginda bertitah, pembentukan sebuah negara maju tanpa budaya integriti yang tinggi adalah penghijrahan yang timpang. Sebaliknya, ia perlu dilaksanakan seiring usaha memastikan rakyat terus bersatu dengan mewujudkan nilai-nilai kebaikan berbanding keburukan. Saya menyokong usaha-usaha untuk meletakkan tadbir urus negara berasaskan kepada disiplin ilmu maqasid syariah. Melalui pendekatan ini, penghijrahan tertinggi yang boleh dicapai adalah dengan memertabatkan kebaikan dan menolak keburukan dalam setiap jiwa rakyat di negara ini. Titah baginda lagi, penghijrahan negara ke tahap yang lebih tinggi boleh dicapai melalui pembentukan semangat toleransi dan kerjasama rakyat berbilang kaum yang menjadi asas kukuh kepada perpaduan negara. Bagaimanapun, konsep itu tidak boleh diterjemahkan secara umum sehingga melanggar perintah agama kerana perbuatan yang bercanggah dengan ajaran yang dituntut Islam jika ditoleransi akan meruntuhkan benteng agama. Dalam kita berusaha melakukan penghijrahan kepada hidup bermasyarakat yang lebih toleransi serta disemai dengan bunga kasih sayang, janganlah pula kita mengabaikan tuntutan agama dan hukum Allah SWT. Baginda bertitah demikian semasa merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan yang bertemakan Negara Rahmah Ummah Sejahtera di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya pagi tadi. Berangkat bersama Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Turut hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Insinyur Zaini Ujang, dipilih sebagai penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan 1041-1451 Hijrah. Manakala pengerusi Majlis Fatwa Emirah Arab Bersatu UAE, Sheikh Abdullah Sheikh Al-Mahfud Bayah, yang juga Presiden Forum Memperkasa Keamanan Negara itu, dipilih sebagai penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan hadiah kepada kedua-dua tokoh itu dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan di Putrajaya pagi tadi. Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan dan antarabangsa menerima wang tunai sebanyak RM100,000 dari Kerajaan Malaysia dan RM10,000 oleh Yayasan Ubaidi beserta pingat serta sijil penghargaan Kerajaan Malaysia. Pemilihan kedua-dua tokoh ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman yang luas, pribadi yang unggul serta telah memberikan sumbangan yang cemerlang dalam perkembangan syiar Islam. Kedua-dua tokoh juga telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan ummah selain mendapat pengiktirafan serta diterima oleh masyarakat dalam dan luar negara. Dan RM10,000 daripada Yayasan Ubaidi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Dalam pada itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sekali lagi menegur tindakan segelintir pihak termasuk pemimpin politik yang bersaing mempamerkan ego masing-masing sehingga sanggup merendahkan nilai diri demi mencari pengaruh dan mendapatkan sokongan politik. Dalam titah baginda sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Perak, baginda bertitah setelah 62 tahun negara mencapai kemerdekaan, suara menyamai kebencian antara kaum dan agama semakin diucapkan. Bara perkauman semakin disemarakkan, api permusuhan antara agama semakin dinyalakan. Setiap ungkapan dan setiap perbuatan sedemikian sebenarnya merupakan pemasangan satu bom jangka yang menantikan masa untuk meletup. Lebih membimbangkan, titah baginda kebenaran fakta dan kesahihan berita kini tidak lagi dipentingkan. Sebaliknya, emosi semakin mempengaruhi diri termasuk dalam kalangan mereka yang terpelajar sehingga minda rakyat semakin diracuni dan menjadi terlalu taksub serta berfikiran tertutup. Tegas baginda, perbuatan menyalakan api perkauman meniupkan bara permusuhan antara agama wajib dihentikan tanpa berlengah. Baginda bertitah demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1441 Peringkat Perak di Pusat Konvensyen Kaswarina pagi tadi. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Raja Nazatul Shima Sultan Idris Shah, Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkainan Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Tunku Soraya Sultan Abdul Halim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyifatkan gagasan Malaysia Baru lahir daripada salah satu cabang pengertian hijrah. Ini kerana ia dapat menyatukan rakyat agar dapat bersama-sama berganding bahu menolak pengamal dan pendukung rasuah, kleptokrasi serta nepotisme. Dalam perutusan Ma'al Hijrah 1441 Hijrah malam tadi, beliau berkata tujuan penolakan itu bukanlah semata-mata disebabkan perseteruan politik, tetapi semangat dan cita-cita ingin melihat sebuah kerajaan yang bersih daripada amalan songsang yang menyusahkan rakyat sekaligus boleh menghancurkan negara. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah, rakyat tidak harus bertoleransi walau sebesar zarah dengan mana-mana kesalahan rasuah. Katanya, Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mengamalkan perpaduan sebagai teras sudah pasti menolak budaya melampau dan perkauman yang akan menjejaskan keharmonian masyarakat. Justru, memupuk semangat perpaduan berteraskan keharmonian dan muafakat haruslah disemai demi menjamin masa depan negara dalam meraihkan semangat Malaysia Baru. Beliau juga berharap rakyat dapat bersama-sama berganding bahu tanpa jemu dan putus asa untuk terus membina Malaysia Baru selaras dengan tema Ma'al Hijrah tahun ini, Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata, tahun ini Malaysia menyambut dua peristiwa keramat selang sehari iaitu ulang tahun kemerdekaan negara ke-62 semalam dan disusuli tahun baru 1441 Hijrah. Katanya, kedua-dua peristiwa itu amat besar artinya kepada rakyat Malaysia amnya dan umat Islam khasnya. Sempena bulan kemerdekaan ke-62, satu Majlis Mahkamah Ulama Apresiasi Wira telah diadakan bertujuan menghargai jasa perwira negara. Program kali pertama ini melibatkan 33 pesara termasuk bekas tentera darat, laut dan juga bekas pesara PDRM yang menetap di kawasan perumahan Bukit Mahkota, Seksyen 5, Bangi.
Majlis ini adalah sebagai menghargai pejuang-pejuang kemerdekaan yang pada suatu ketika dahulu telah menabur bakti kepada negara. Merupakan satu kebanggaanlah kepada kami sebagai pesara tentera dihargai oleh masyarakat. Panjang perkhidmatan saya selama 22 tahun, saya pernah beberapa kali ditugaskan sebagai operasi mencari dan memusnahkan musuh-musuh. Jadi pada tahun 1972 tu kira sejarah bagi saya kerana bertempur dengan penganas-penganas. Program ini dianjurkan hasil sumbangan individu termasuk badan-badan korporat. Kita merasakan penghargaan ini perlu diberi secara menyeluruh sebagai tanda penghargaan atau menghargai khidmat ini. Mungkin tahun hadapan kita akan ubah, kita akan bagi mereka-mereka yang masih lagi berkhidmat. Contohnya anggota polis, anggota bomba, dan mungkin kita akan bagi anugerah-anugerah kepada pegawai-pegawai muda supaya ini akan menanamkan satu semangat untuk menarik anak-anak muda menjadi pasukan keselamatan kita lah. Mayat remaja yang dihanyutkan arus deras ketika mandi di muara Sungai Sepang, Bagan Lalang semalam ditemui jam 12.40 tengah malam tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hafiz Syam Muhammad Nur berkata, mayat Muhammad Hafiz Muhammad Zainal, 14 tahun, ditemui nelayan kira-kira 150 meter dari tempat kejadian. Mayat kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang semalam, dua beradik dikuati dilemas ketika sedang mandi di muara Sungai Sepang, Bagan Lalang, Selangor. Kejadian berlaku apabila air mula pasang. Muhammad Hafiz dan adiknya Siti Nur Alia Muhammad Zainal, 11 tahun, dilaporkan hilang. Usaha menjejaki Siti Nur Alia masih dijalankan. Bagaimanapun, 4 lagi mangsa terselamat, masing-masing 2 lagi adik-beradik serta sepupu mereka yang turut mandi di muara sungai berkenaan. 2 adik mangsa yang selamat ialah Muhammad Al-Hakim 9 dan Muhammad Alif Haikal 7, manakala 2 sepupu mereka ialah Muhammad Firdaus Rizwan Muhammad Khairul Nizam 11 dan adiknya Muhammad Lukman 7 tahun. Sementara itu, usaha pencarian seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang lemas kerana arus deras ketika berkelah bersama keluarga di muara Sungai Sepang masih menemui jalan buntu. Pencarian Nur Alia Muhammad Zainal digerakkan pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor bersama agensi penguatkuasaan lain. Setakat tengah hari ini, fenomena air pasang tampak sedikit menyurut sehingga 0.7 meter berbanding 5.5 meter awal pagi tadi. Untuk perkembangan terkini, kita berlintas langsung bersama Salina Zakaria di lokasi. Baiklah, fenomena air pasang seperti yang saya maklumkan di awal pagi tadi bahawa terdapat kes kematian yang menyebabkan sehingga kehilangan nyawa disebabkan keluarga yang berkelah di muara Sungai Sepang. Namun ketika ini saya dimaklumkan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat seorang lagi kanak-kanak perempuan yang masih hilang. Nampaknya ketika ini jam sudah menunjukkan 1 lebih dan keadaan air pasang di sini ini adalah jeti Pelabuhan Kelang. Kalau anda boleh perhatikan di belakang saya ini ialah di mana paras air ketika ini telah pun turun yang paling rendah iaitu separas 0.7 meter berbanding sebenarnya aras ketinggian air ini mampu meningkat sehingga 5.5 meter atau 5.7 meter. Dan bersama saya ketika ini ialah Ketua Bomba Daerah Kelang. Terima kasih sekali lagi Tuan Samsul kerana sudi bersama dengan kami dan saya difahamkan tadi sebenarnya pagi tadi Tuan Samsul telah pergi meronda ke sekitar kawasan di daerah Kelang ini untuk melihat perkembangan fenomena air pasang. Mungkin boleh kongsikan bagaimana situasi-situasi di lokasi-lokasi lain ketika ini. Okey, terima kasih. Alhamdulillah setelah pihak bomba dan beberapa agensi yang terlibat membuat pemantauan di sekitar pesisir pantai di daerah Kelang ini didapati air tidak melepasi ban ataupun benteng di tepi pantai untuk air itu masuk ke dalam kampung lah. Walaupun paras ketinggian adalah 5.5 meter pada jam 7.23 pagi tadi. Jadi kita membuat pemantauan sepanjang pesisir pantai, didapati kebanyakan kampung-kampung di pesisir pantai masih dalam selamat. Dan tidak ada laporan mengatakan benteng ataupun ban pecah ataupun keluar air disebabkan oleh lubang-lubang ketam yang biasanya terdapat di dalam ban tersebut.
Paling dikhawatiri oleh nelayan-nelayan dan juga penduduk kampung ialah sekiranya paras air meningkat. Saya difahamkan malam ini dijangka dalam lebih kurang dalam 7 lebih macam tu, paras air dijangka meningkat sehingga ke 5.3 meter. Jadi bagaimana agaknya pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi-agensi yang bekerjasama melihat kepada situasi ini? Pada petang nanti kita masih juga membuat pemantauan yang berterusan seperti pagi tadi, bermula jam 5 petang, 6 petang sehinggalah 7.30 malam. Okey, yang mana paras air setinggi 5.3 meter. Jadi kita akan membuat kenyataan kepada pihak media ataupun kepada orang kampung melalui pejabat daerah dan juga polis untuk menyampaikan berita sekiranya terdapat ancaman bencana banjir. Kita akan memindahkan penduduk kampung ke tempat yang selamat ataupun di kawasan balai raya yang telah ditetapkan supaya mereka berpindah dengan cepat. Tetapi daripada pemantauan awal pagi tadi sehingga ke tengah hari ini oleh pihak bomba dan juga rakan-rakan agensi yang lain mendapati sekitar ban dan juga pintu-pintu air masih dalam keadaan yang selamat. Sedikit informasi mengenai situasi di Sepang di mana seorang kanak-kanak itu masih lagi dilaporkan hilang. Ya, kita mendapat laporan bahawa semalam ada 6 mangsa, 4 selamat berjaya diselamatkan oleh orang awam dan 2 telah hanyut. Jadi seorang berjaya ditemui pada malam tadi berumur 14 tahun dan tinggal seorang lagi yang masih dalam pencarian, kanak-kanak wanita berumur 11 tahun. Masih pihak bomba dan juga pihak agensi yang terlibat masih sedang dalam pencarian sehingga ditemuilah. Terima kasih banyak-banyak Tuan, dan untuk situasi semasa ketika ini, kalau anda boleh perhatikan dengan keadaan cuaca yang agak baik ketika ini, sudah pastinya paras air dijangka belum lagi meningkat dan tidak kepada situasi yang boleh membahayakan. Namun begitu, saya ingin pesankan juga, titipkan kepada anda agar sentiasa berwaspada walaupun paras air ketika ini masih lagi dalam pahat yang masih lagi stabil, namun ia akan meningkat dari semasa ke semasa sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan. Namun jika anda berada di sekitar sini dan juga penduduk-penduduk di daerah Kelang ini, pastikan mendapatkan maklumat yang cukup dan pastikan agar tidak ke kawasan-kawasan yang mampu membahayakan anda dan juga keluarga anda. Dan sekian saja laporan saya, Salina Zakaria, dan kita kembali kepada anda di studio. Baiklah, terima kasih Salina atas laporan itu sebentar tadi. Seterusnya, 29 orang tinggal selai sepinggang selepas rumah mereka musnah dalam 2 kebakaran berasingan di Sarawak awal pagi tadi. Di Kuching, kebakaran pada jam 12.22 pagi tadi memusnahkan 4 buah rumah. 11 penghuni yang berada di 3 buah rumah terlibat sempat menyelamatkan diri. Ketika kejadian, satu lagi rumah tidak berpenghuni. Video telah pun dirakam oleh orang awam. Di Samarahan, kebakaran melibatkan sebuah rumah berkembar 2 tingkat. 18 penghuninya hilang tempat tinggal. Kejadian berlaku pada jam 1.20 pagi tadi itu memusnahkan 90% struktur rumah berkenaan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kedua-dua kejadian. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan antarabangsa. 4 orang maut, seorang hilang manakala seorang lagi cedera selepas sebuah helikopter awam terhempas di utara Norway. Nahas membabitkan helikopter jenis Airbus AS350 yang dikendalikan firma Helitrans berpusat di Alta. Menurut perkhidmatan penyelamat, 5 penumpang dan seorang juruterbang berada di dalam helikopter berkenaan. Menurut kenyataan, helikopter berkenaan terhempas di barat daya Alta sekitar jam 3 petang waktu tempatan. Namun tiada maklumat lanjut berhubung punca nahas dan identiti mangsa. Helikopter berkenaan sebelum itu dikatakan menghantar penumpang ke Festival Muzik Hospital yang ditawarkan oleh penganjur. Dan ini pula di Texas, Amerika Syarikat, 5 orang maut dan puluhan lagi cedera dalam serangan tembakan. Menurut polis, suspek sebelum itu memandu antara bandar Odessa dan Midland dan melepaskan tembakan secara rambang. Suspek, seorang lelaki kulit putih, ditembak mati oleh polis. Pihak berkuasa masih menyiasat sekiranya ada suspek lain yang terlibat. Seorang kanak-kanak berusia 2 tahun antara 21 mangsa yang cedera.
Pihak berkuasa di Bahamas memberi amaran kepada penduduk dan pelancong supaya berlindung sebelum serangan taufan Dorian yang dijangka melanda negara itu hari ini. Menurut Perdana Menteri Bahamas, Hubert Minnis, keengganan berpindah boleh mengancam nyawa. Menurutnya, taufan Dorian adalah ribut ganas, berbahaya dan ianya semakin menghampiri Kepulauan Bahamas. Ribut kategori 4 itu dijangka membawa kelajuan angin maksimum 240 km sejam selain membawa lebih 61 cm hujan di sesetengah tempat. Menurut Pusat Taufan Nasional Amerika Syarikat, angin kencang berkekuatan taufan dan hujan lebat berupaya mencetuskan banjir kilat dijangka di Pulau Abaco dan Grand Bahama. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke perkembangan Liga Perdana Inggeris. 8 perlawanan berlangsung semalam dengan tumpuan terarah kepada aksi pasukan-pasukan gergasi. Liverpool terus cemerlang merakam kemenangan keempat Liga selain Manchester City yang sekali lagi melakar kemenangan besar. Cuma nasib kurang baik buat Chelsea dan Manchester United selepas masing-masing sekadar mencatat keputusan seri. Futsal 2019, Selangor terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas Liga selepas mencatat kemenangan ke-11. Kali ini menundukkan KL City dengan kemenangan 6-3. Turun selaku tuan rumah, Selangor bermula garang dengan memburu gol pembukaan seawal minit kedua menerusi Akmal Yazad Amri. Bagaimanapun, kedudukan kembali seimbang selepas Al-Hazi Adnan menyamakan kedudukan pada minit ke-16. Bersambung selepas rehat, Selangor mula mempamit kebangkitan menerusi 2 gol jaringan Faris Johan dan Syed Aizal Daniel pada minit ke-27. Diikuti gol keempat pasukan hasil sentuhan Farid Muhammad seminit berselang sebelum Ridwan Zainal menjadikan kedudukan 5-1 pada minit ke-30. KL cuba bangkit menerusi jaringan Adam Syahmi Rosli pada minit ke-31 namun dibalas Selangor dengan gol ke-6 hasil sentuhan Farid pada minit ke-38. Walaupun KL berjaya menambah satu lagi gol menerusi Haziq di penghujung permainan, namun agak terlambat untuk menyekat kemenangan 6-3 Selangor. Visual sambutan Maal Hijrah 1441 Hijrah di seluruh negara mengakhiri Buletin 130. Semoga kita dapat membentuk negara yang harmoni dengan asas perpaduan yang utuh. Oleh itu, saya Muhammad Syafiq Adnan, salam hormat dan Assalamualaikum. Detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu